saya nukilkan kata-kata tokoh Wahabi, Muhammad Aman Al-Jami. Ini antara tokoh besar Wahabi lah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab dia kata ataupun dalam artikel dia, At-Tasawuf min Suwaril Jahiliyah, dia kata apa? Wa mas-sufiyatu illa khattun mamdudun mutafarri'un min dini rawafidil khabith. Dia kata para sufi itu tidaklah melainkan satu garis yang merupakan panjangan ataupun furuk daripada agama Syiah Rawafidah yang kotor, yang keji. Jadi kalau kita tengok ada ustaz Wahabi dekat Malaysia ni pernah kata tasawuf ni kotor macam ayam acak. Bahkan mereka sentiasa membawa naratif tasawuf ataupun amal-amal tariqah ni menjadikan seseorang itu bodoh. Dulu kaum muda kata tarikat ni dia panggil tarik dan ikat. Tarik dan ikat. Jadi macam-macam lah. Dan sekarang ni kalau kita tengok naratif terbaru mereka mengatakan tarikat sufi ini ataupun ulama-ulama sufi ni golongan batiniyah dan sebagainya. Untuk soalan kepada Dr. Abdullah Jalil, mungkin boleh kongsikan kebanyakan siapakah mungkin pemimpin-pemimpin terdahulu dalam Islam di alam Melayu sendiri atau pemimpin dunia yang mengamalkan tarikat, yang mana mungkin orang tak tahu tapi rupanya dia ni antara pengamal tarikat dan diamalkan untuk mencapai kejayaan dan ketenangan. Apa komen doktor tentang topik ini, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis Luqman Hakim dan juga para panel ulama yang saya hormati, dan saya sangat berasa kerdil lah sebenarnya untuk bercakap di hadapan para masyayikh pada malam ini. Tetapi oleh kerana saya suka untuk bekerjasama dalam berkongsi manfaat dan muzakarah dengan masyarakat, maka saya minta izin lah daripada para masyayikh kita, Profesor Dr. Abdul Manam, Tuan Guru Haji Rozaini dan para ulama-ulama, guru-guru kita di luar sana, insya-Allah. Baik. Ya, baik, sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan ataupun kepimpinan para ulama Islam ini dengan tariqah tasawuf ni bukanlah satu perkara yang asing, bukan satu perkara yang baru. Bahkan seperti nama-nama yang kita disebut tadi, contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah satu orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pemimpin. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tuhtahanna al-Qastantiniyah, akan dibuka kota Konstantin yang menjadi salah satu kota di mana akidah Trinity Kristian disebarkan melalui Raja Konstantin. Kalau saya belajar dulu, Raja Konstantin ni apabila dia menghimpunkan pendeta-pendeta ataupun rahib-rahib Kristian, maka dia tanya soalan, adakah Nabi Isa ni anak Tuhan ataupun tidak. Kemudian 2/3 kata tidak, 1/3 kata ya. Lalu dia memberi tongkat dan cincin dia kepada golongan rahib yang mengatakan Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. Maka daripada situ juga akidah Trinity Tauhid ini semakin tersebar. Dan sebelum itu sebenarnya satu orang namanya Bolos ataupun namanya Paul ataupun namanya Shaul adalah orang yang pertama sekali yang mendakwa kononnya mendapat apa kita panggil mimpi atau pertemuan ilham lah kononnya, bahawa Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan, dan panjanglah kisah dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Sultan Muhammad Al-Fatih ni sebagai sebaik-baik pemimpin, dan tentera ini juga sebagai sebaik-baik tentera. Jadi kalau kita tengok, ulama bagi tahu kepada kita pembuka kepada kota Konstantin ni ada dua. Satu dia panggil Fatih yang zahir, satu pembuka yang zahir iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kemudian dia ada pembuka yang batin iaitu Syekh Aq Syamsuddin, guru tasawuf sufi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah kisah yang panjang, di mana sebenarnya guru beliau inilah juga salah satu faktor paling penting yang memberi semangat beliau untuk terus berusaha membuka Konstantiniyah. Walaupun ada beberapa cubaan yang pertama tu gagal, tapi orang lain dah mula kritik dan sebagainya, tapi guru beliau tetap
bagi galakkan kepada beliau untuk terus berusaha membuka Konstantin. Dan ketika Konstantin dibuka, pada waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih rasa gembira dan nak bagi tahu kepada guru dia, kepada guru dia Syekh Syamsuddin. Maka dia pun pergi ke kemah guru dia, tapi guru dia tak benarkan orang masuk waktu tu. Maka dia lah raja, disebut dia koyakkan sikit kemah tu, lalu dia tengok guru dia sedang sujud. Sedang sujud dan mendoakan kemenangan beliau. Jadi beliau kata, aku tak tahulah mana satu yang aku lebih gembira. Adakah kerana kemenangan membuka Konstantin ataupun kerana adanya orang seperti guru aku pada zaman aku. Jadi sebab tu ulama kata kalau kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih ni, beliau sendiri adalah satu orang yang memang duduk di bawah tarbiyah seorang guru Sufi, Syekh Syamsuddin yang disebut sebagai Naqsyabandi. Bahkan kita panggil pemerintah-pemerintah khilafah Turki Osmaniyah tu boleh kata ramai yang merupakan ahli-ahli sufi dan juga merupakan orang-orang yang mempunyai tarikat. Bahkan kalau kita baca seperti pejuang mujahid di Libya, Syekh Umar Mukhtar itu tariqah Sanusiyah. Kemudian disebut Mak Kilau, ada baru ni pagi tadi ada pembentangan daripada Prof Arif. Dia kata sanad Mak Kilau ni bersambung kepada Tok Pulau Manis, dan Tok Pulau Manis ni jelas beliau adalah tariqah Syaftariyah. Ramai. Kalau kita tengok Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang sangat rapat dengan Tuku Paluh, Syed Abdul Rahman Al-Aidarus. Syed Abdul Rahman Al-Aidarus jelas beliau adalah tariqat Naqsyabandi. Naqsyabandi. Dan kita ada Syekhul Islam Wan Sulaiman, Mufti Kedah. Pada zamannya adalah tariqah Naqsyabandi Mujaddidi. Tuan Husin Kedah yang sering mendapat yang kita panggil juga antara orang yang dirujuk oleh Sultan Kedah untuk mendapat pandangan dan sebagainya, itu tariqah Syaftariyah. Jadi terlalu banyaklah contoh-contoh yang kita boleh berikan. Ada Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga masyhur, terkenal kita panggil menghormati ulama-ulama Asy'ariyah, juga menghormati ulama-ulama sufi. Beliau membuka khanqah sufi dan sebagainya. Maka walhamdulillah, maka kita tengok disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang membuka, yang menghidupkan, kita panggil mengangkat umat Islam, adalah pemimpin-pemimpin yang lengkap package dia. Yang lengkap package ni maksudnya ialah Al-Mahdiyin Ar-Rashidin. Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada sebahagian riwayat rasyidin saja, tapi ada riwayat menggabungkan Rashid dan juga Mahdi. Rashid ni orang bijak akalnya, dan Mahdi ni orang yang bersih, mendapat petunjuk hatinya. Jadi pemimpin yang hebat ni, pemimpin yang bijak akalnya, juga hatinya itu bersih ataupun mendapat petunjuk. Itu pemimpin yang bijak. Dan ada juga ditanya, adakah di sana ada strategi apa yang kita panggil untuk melemahkan umat Islam daripada kekuatan ini? Betul, memang ada. Jadi saya simpulkan di sini ada tiga faktor paling utama lah. Faktor pertama, saya bukan buat rekaan tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Saya merujuk kepada tesis master. Tesis master Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Baruhi almarhum. Beliau sendiri menyebut bahawa sebenarnya tarikat-tarikat yang diamalkan di tanah Melayu kita ini mempunyai jalur sanad sampai kepada ulama-ulama Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Jadi suasana di Mekah dan Madinah, khususnya di zaman Khilafah Osmaniyah, itu suasana ulama-ulama yang bertasawuf, ulama-ulama yang bertariqah sufi dan sebagainya. Contohnya kita ambil Syekh Ahmad Qushashi, yang disebut sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Rahim Singkil, dan yang menjadi amalan kepada masyarakat kita pada hari ini juga adalah ulama tariqah Syaftariyah. Bahkan disebut kenapa Syaftariyah adalah kenapa, sebab ramai ulama Melayu kita ambil kerana itu antara tariqah yang ada di Mekah dan Madinah. Tetapi bermulanya naratif secara buruk terhadap tarikat-tarikat tasawuf ni secara besar-besaran adalah dengan kejatuhan Mekah dan Madinah. Iaitu apabila golongan Wahabi menguasai Mekah dan Madinah.
Jadi kalau nak ceritalah kesan dia terhadap apa kita panggil amalan-amalan tasawuf ni banyaklah. Jadi pertama kalau kita lihat golongan sufi, golongan-golongan Wahabi, mereka memang mendakwa bahawa golongan sufi ni adalah pelaku-pelaku syirik. Mereka mensyirikkan amalan tawassul, mereka mensyirikkan amalan bahkan tawassul tu dikatakan sebagai tawassut, orang yang menjadikan perantara dan sebagainya. Kalau Rabithah tu dipanggil menyembah guru. Kalau suluk tu, khalwat tu dipanggil bertapa, menggunakan istilah-istilah yang sangat jahat terhadap ulama-ulama kita. Bahkan kalau disebut dalam tesis ni juga, kalau di Mekah dulu di Jabal Qubais tu sebenarnya ada rumah khalwat untuk yang biasa digunakan oleh ulama-ulama sufi, dan ketika Wahabi menguasai Mekah maka rumah tersebut dirobohkan. Kemudian kalau kita baca fatwa-fatwa golongan ini, mereka kata ahli sufi ni adalah ahli bid'ah, sama ada bid'ah yang memenfasikkan ataupun bid'ah yang mengkufurkan. Contohnya saya nukilkan kata-kata tokoh Wahabi, Muhammad Aman Al-Jami. Ini antara tokoh besar Wahabi lah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab dia, dia kata ataupun dalam artikel dia, At-Tasawuf min Suwaril Jahiliyah. Dia kata apa? Wa mas-sufiyatu illa khattun mamdudun mutafarri'un min dini rawafidil khabith. Dia kata para sufi itu tidaklah melainkan satu garis yang merupakan panjangan ataupun furuk daripada agama Syiah Rawafidah yang kotor, yang keji. Jadi kalau kita tengok ada ustaz Wahabi dekat Malaysia ni pernah kata tasawuf ni kotor macam ayam acak. Bahkan mereka sentiasa membawa naratif tasawuf ataupun amalan-amalan tariqah ni menjadikan seseorang itu bodoh. Dulu kaum muda kata tarikat ni dia panggil tarik dan ikat. Tarik dan ikat. Jadi macam-macam lah. Dan sekarang ni kalau kita tengok naratif terbaru mereka mengatakan tarikat sufi ni ataupun ulama-ulama sufi ni golongan batiniyah dan sebagainya. Begitu banyaklah. Jadi kalau saya boleh simpulkan antara strategi ataupun sebab ada satu soalan yang ditanya kepada saya melalui bertulis, adakah di sana ada strategi untuk melemahkan umat Islam berkenaan dengan tarikat? Ya, memang ada. Bahkan kalau saya baca dalam Dalailul Khairat, penerbit pencetak Dalailul Khairat, dulu di sebelah makam Rasulullah SAW, biasanya lepas asar ada majlis halaqah untuk baca Dalailul Khairat. Kemudian bila Wahabi menguasainya, lalu perkara ini telah dihilangkan dan sebagainya lah. Jadi dengan penguasaan golongan Wahabi dan naratif mereka di Mekah dan Madinah ni, maka kita lihat permusuhan dan pengtakfiran dan pensyirikan terhadap amalan-amalan tasawuf ni semakin parah lah. Semakin parah. Baik. Kemudian di sana juga ada orientalis yang membuat dakwaan-dakwaan palsu mengaitkan ahli tasawuf, tarikat tasawuf ni dengan Syiah dan juga amalan tasawuf ni dengan agama-agama yang lain. Maka sebahagian orang terpengaruh dengan naratif yang sebegini. Dan yang ketiga, kenapa juga amalan tarikat dan tasawuf ni mula dipandang buruk? Kerana di sana ada ajaran-ajaran sesat yang menggunakan jenama tarikat ataupun yang menggunakan istilah-istilah tarikat, tetapi sebenarnya maknanya dalam bentuk yang salah ataupun membawa ajaran-ajaran yang salah. Jadi apabila digunakan tarikat Naqsyabandiyah, disebutlah ataupun amalan tarikat Hasan Anak Rimau lah apa semua. Jadi macam-macam lah nama-nama ajaran sesat yang disandarkan kepada tarikat, maka sebahagian masyarakat mungkin tidak dapat membezakan di antara tariqah sufiyah yang benar-benar muktabar dan tariqah ataupun kita panggil ajaran-ajaran palsu yang menggunakan brand tarikah tetapi hakikatnya merupakan ajaran-ajaran sesat, dan ini menyebabkan salah faham yang banyak terhadap tarikat. Jadi saya sebut 3 perkara inilah sebagai faktor utama mengapa golongan tarikat tasawuf muktabar kini dah semakin kurang. Dan saya nak tambah sedikit lagi, kerana pendedahan tentang ajaran tarikat tasawuf muktabar ni di dalam sistem pendidikan formal kita sangat kurang. Saya melihat diri saya sendirilah. Saya daripada sekolah menengah kita asas sekolah agama lagi di Johor dan sebagainya. Kita daripada bawah lagi kita dah belajar kelas agama, bahkan alhamdulillah lah mumtaz. Jadi
Alhamdulillah. Tapi tak pernah terdedah dengan tariqah hatta di universiti. Saya belajar syariah di Jordan. Saya belajar syariah Jordan dan alhamdulillah saya dapat first class lah, dapat mumtaz di Jordan, alhamdulillah. Tapi terus terang saya cakap, saya tidak terdedah kepada perbahasan tarikat di Jordan. Maksudnya di universiti. Di masjid-masjid pun masa tu kita lah muda lagi, tak tahu, banyak tak pergi, duit pun tak ada, masalah duit masa tu. Tapi jadi maknanya kalau satu orang tu tidak belajar dalam sistem talaki, dia hanya cukup dengan pengajian formal, maka kita boleh katakan pendedahan dia terhadap tarikhah muktabar sangat kurang. Kerana itu pengalaman saya sendirilah. Jadi tapi kita jangan, sebab tu saya selalu pesan pada student, jangan kamu ingat apa yang tidak ada dalam pengajian universiti dan pengajian sekolah, maka itu bukan ilmu. Tidak. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam sistem formal ni bukanlah mencakupi keseluruhan apa kita panggil pewarisan ilmiah yang ada dalam susu galur keilmuan Islam, khususnya pengajian-pengajian bersanad ni. Pengajian tasawuf tarikhah bersanad, pengajian hadis bersanad, pengajian akidah turah bersanad dan sebagainya, maka memang itu sangat kurang. Jadi sebab tu saya rasa kurang pendedahan. Itu antara sebab juga kenapa masyarakat kita agak kurang. Sebab tu bagi saya amat baguslah kalau dapat dimasukkan apa kita panggil perbahasan ini juga dalam kurikulum kebangsaan ataupun kurikulum pendidikan agama negeri. Jadi para pelajar didedahkan, ulama-ulama Melayu kita ni tarikat-tarikat belaka. Jadi sepatutnya dia muda dah dedahkan. Tapi akhirnya kita terpaksa cari di luar sistem formal ini, maka ini menyebabkan kurangnya kefahaman secara umum. Wallahu ta'ala alam. Afwan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdul Jalil. Jadi mungkin persoalan daripada Faizal Zaid, rata-rata kita di Malaysia, kebanyakan umat Islam tidak bertarikat. Adakah ini sebab kita berdepan dengan begitu banyak gejala sosial? Masalah rasuah dadah, boleh pengembangan tarikat secara meluas dapat memandang masalah ini. Maknanya tadi Doktor beritahu, saya rasa saya sendiri pun di sekolah pendidikan, sekolah menengah kebangsaan yang kita majoriti rakyat Malaysia lalui ini tidak didedahkan perkara ini. Dan daripada Bahlul Baru, katanya kita di Malaysia dari 1980-an banyak usaha untuk burukkan tarikat. Kenapa agaknya ya? Daripada Luqman Al-Kelantani, dia bersetuju dengan doktor, kita perlu masukkan pengajian tarikat. Dan daripada Nasirun Ismail, soalan satu, kenapa Wahabiyah wajib ditolak, kenapa Wahabiyah menolak Sufism. Dan tadi ada satu soalan yang menarik saya lah. Assalamualaikum, menurut Prof. Dr. Abu Bakar, Aceh di akhir zaman ada terdapat 37 mazhab dan 42 kumpulan tarikat. Hanya satu yang benar. Saya harap ahli-ahli panel sudi memberi pencerahan yang mana satu dari mazhab dan tarikat tersebut yang betul. Maaf, ingin tahu.